Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apabila kita menyebut tentang negara Malaysia, ia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang hidup dalam pelbagai agama, budaya dan adat resam warisan masing-masing. Jadi tidak hairanlah sekiranya kepada rakyat Malaysia kadang-kadang mengalami sedikit kegoyahan akibat daripada perselisihan faham ataupun perbezaan pendapat dalam kaum masing-masing. Punca-punca yang berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Punca yang pertama adalah layanan berat sebelah tentera Jepun. Semasa penjajahan Jepun di Tanah Melayu, layanan yang tidak sama rata telah diamalkan oleh mereka. Orang Cina telah mendapat layanan yang buruk oleh pihak Jepun berbanding layanan istimewa yang diberikan kepada orang Melayu. Hal ini disebabkan kerana Jepun yang masih dipengaruhi oleh sentimen peperangan dengan China pada akhir kurun 19 dan awal kurun ke-20. Pada masa itu, orang Melayu telah dilantik menjadi askar dan polis, manakala orang Cina diketepikan sepenuhnya. Ujuran daripada layanan tersebut, kebanyakan orang Cina telah menyertai MPAJ iaitu Malaysian People Anti-Japanese Army atau lebih dikenali sebagai panggilan bintang 3. Masalah ini bertambah buruk dengan mewujudkan persengketaan antara orang Melayu dan orang Cina. Walau bagaimanapun, MPAJ telah ditewaskan setelah British kembali, namun sentimen perkauman masih menebal di kalangan masyarakat di Tanah Melayu pada masa tersebut. Seterusnya adalah sistem pendidikan yang berasingan. Sebelum Malaysia memiliki satu sistem pendidikan nasional, telah wujud 4 aliran pendidikan yang berlainan di Tanah Melayu iaitu aliran Inggeris, Melayu, Cina dan India yang mengambil silibus pembelajaran yang berbeza-beza. Hal ini telah menyebabkan berlakunya ketidakseragaman penggunaan bahasa, identiti dan fahaman yang wujud. Ketidakseragaman ini telah menimbulkan pelbagai masalah yang telah memberi impak yang sangat buruk dalam pembentukan kaum di Malaysia. Punca yang ketiga adalah persatuan-persatuan etnik. Struktur masyarakat yang berbilang kaum di Tanah Melayu pada masa itu sedikit sebanyak telah melahirkan banyak persatuan politik, sosial dan ekonomi. Persatuan-persatuan ini telah memperjuangkan hak kaum masing-masing tanpa menghiraukan hak bagi kaum-kaum yang lain. Banyak parti politik yang berunsurkan perkauman telah wujud dan seringkali mengeksploitasi isu-isu perbezaan yang wujud di kalangan kaum. Isu-isu ini digunakan untuk melaga-lagakan mereka hingga rasa tidak puas hati yang ketara di antara kaum. Dan punca yang terakhir adalah perbezaan agama dan budaya. Perbezaan agama dan budaya yang wujud di Tanah Melayu pada masa itu juga merupakan salah satu faktor penting kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Dengan keadaan masyarakat yang majmuk dan berbilang etnik serta kepelbagaian budaya, kesepakatan dalam mewujudkan kedamaian dari segi agama dan budaya amatlah sukar. Kaum Melayu sebahagian besarnya adalah beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, Laosia, Taoisme, Confucius, manakala kaum India pula beragama Hindu dan ada juga sesetengah di kalangan mereka menganut agama Kristian. Kerajaan Malaysia pada ketika itu telah mengisytiharkan darurat melalui kuasa Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara. Seterusnya, Parlimen telah digantung bagi memastikan fungsi Parlimen kekal berjalan. Maghera atau Majlis Gerakan Negara telah ditubuhkan. Majlis Gerakan Negara pertama telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak telah menubuhkan Majlis Muhibah yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tengku Abdul Rahman sebagai pengerusi yang pertama. Maghera atau Majlis Gerakan Negara melakukan tugas-tugas mentadbir serta menguruskan negara sepanjang perintah darurat dikuatkuasakan. Manakala Majlis Muhibah merupakan majlis yang ditubuhkan oleh Maghera bagi mencari jalan penyelesaian serta memastikan perpaduan negara kekal kembali dalam menjamin keselamatan bagi semua rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, Maghera dan Majlis Muhibah telah menubuhkan ideologi baharu yang dinamakan rukun negara. Rukun negara yang mempunyai 5 teras utama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
menjadi teras bagi setiap warga negara Malaysia. Justru itu, di perkauman yang mempunyai kaitan dengan parti-parti politik, penubuhan serta penyusunan semula parti-parti politik telah dilakukan. Parti Perikatan telah menjalinkan hubungan dengan Parti Islam se-Malaysia dan juga Parti Gerakan bagi menubuhkan satu gerakan politik yang merangkumi semua kaum di Malaysia. Langkah-langkah yang diambil kerajaan telah membuahkan hasil dan Parlimen Negara kembali dibuka setelah pilihan raya baru dilaksanakan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pengajaran yang boleh diperoleh daripada peristiwa tragedi 13 Mei 1969 ini ialah melalui peristiwa tersebut. Ia telah banyak membuka mata masyarakat mengenai betapa pentingnya untuk kita menjaga perpaduan kaum di Malaysia. Sikap hormat menghormati, bertolak ansur, bertoleransi dan menjauhkan diri daripada sifat dengki, iri hati dan sifat negatif yang lain sangat penting dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini. Hal ini kerana dengan terdapatnya pelbagai kaum dan pelbagai pegangan agama yang diamalkan di negara kita ini, berkemungkinan peristiwa tersebut boleh berulang kembali sekiranya tiada kesedaran yang diterapkan dalam diri, contohnya mengenai isu-isu sensitif dan isu seperti hak keistimewaan, iaitu hak keistimewaan orang Melayu yang telah ditetapkan. Oleh hal itu, yang demikian, setiap lapisan masyarakat mestilah memainkan peranan yang penting dan mempunyai tanggungjawab dalam diri mengenai perpaduan kaum demi menjaga keharmonian negara pada masa akan datang. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah sentiasa berpegang teguh kepada prinsip rukun negara dan menghormati perlembagaan persekutuan yang telah dipersetujui demi menjaga perpaduan negara dan kekal sebagai negara yang aman dan sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang saya boleh pelajari daripada analisis ini adalah kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersikap terbuka dan saling memahami antara satu sama lain. Kerana kita hidup dalam pelbagai kaum, perlulah saling mengutamakan serta bersikap toleransi yang utuh. Kita perlulah sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri kita. Kita perlulah memastikan bahawa setiap apa yang berlaku ataupun yang ada pada fikiran kita hendaklah sentiasa mengikut perlembagaan dan undang-undang yang ada. Jangan sesekali bersikap prejudis kepada kaum atau bangsa lain, kerana pelbagai musibah telah berlaku akibat sedikit sikap prejudis yang ada pada diri kita. Maka itu toleransi amat penting. Bagi generasi muda, ayuhlah dan bersama-samalah kita bersatu padu dan berteguh untuk negara Malaysia yang tercinta. Bagi sudut refleksi, pada pendapat saya, tragedi 13 Mei yang mengorbankan nyawa telah memberikan banyak pengajaran kepada negara kita. Namun, semakin lama jarak masa, ianya semakin dilupakan terutamanya pada generasi muda dan pemimpin yang bertunjangkan etnosentrisme, iaitu pemimpin yang mempunyai sikap yang percaya bahawa golongan atau kebudayaan etnik sendiri lebih unggul daripada golongan atau etnik lain. Dan dasar ekonomi baru digubal untuk merapatkan jurang ekonomi Melayu dan bukan Melayu. Langkah-langkah pencegahan telah banyak diatur oleh pemimpin terdahulu dan ditambah baik oleh pemimpin pada masa kini untuk mengekang suara perkauman. Peristiwa berdarah 13 Mei ini akan berulang kembali jika negara kita tidak bercerminkan dengan sejarah masa lalu. Semua, saya Santia Wilu. Setelah habis pembengkangan,
Akhirnya siap sudah tugasan hubungan etnik. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya Sir Syarizal yang banyak memberi tunjuk arah dan sokongan untuk menyiapkan tugasan ini. Semasa saya membuatkan tugasan ini, banyak perkara yang saya dapat belajar tentang perlembagaan Malaysia dengan lebih mendalam. Selain itu, saya juga telah meningkatkan kemahiran pencarian maklumat seperti di internet, majalah, buku-buku seperti laman web, perbincangan dan perbincangan. Dengan pembelajaran ini, saya makin menghargai kedamaian serta pemerintahan ini. Saya sangat bersyukur dengan tugasan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan saya untuk membantu dan mengetahui tentang perlembagaan Malaysia, dan saya berharap dapat menggunakan ilmu ini sebaik mungkin. Dengan ini, saya sangat berminat untuk mengetahui tentang perlembagaan Malaysia dan faktor-faktor, kesan-kesan dan sebagainya. Saya dan rakan kumpulan juga banyak berkumpul membuat perbincangan dengan bersama-sama berkongsi idea. Kita memang perlu mengetahui perlembagaan Malaysia, dan ini merupakan salah satu penting yang kita perlu mengingat dan mengetahui sekarang di Malaysia. Terima kasih. Refleksi daripada kajian kami yang kami dapati ialah perlembagaan merupakan tiang kepada sesebuah negara. Tanpa tiang, tidak akan ada tembok. Tanpa tiang, tidak akan ada pintu. Justru itu, sesebuah negara amatlah penting mempunyai sebuah perlembagaan ataupun tiang kepada negara yang sangat utuh dilindungi oleh rakyat-rakyatnya. Kita boleh ambil iktibar daripada kisah 13 Mei di mana setengah pihak cuba mempersoalkan ataupun bersikap prejudis kepada sesebuah kaum yang lain apabila mereka melihat di dalam perlembagaan hanya mengakui ataupun mementingkan sesebuah kaum sahaja. Akan tetapi perlembagaan sebenarnya tidak memilih bulu, ataupun kita faham perlembagaan ini cuba melindungi setiap orang ataupun semua orang di dalam sebuah negara seperti negara Malaysia. Sikap prejudis ini perlulah dihindari daripada solution yang pertama ataupun root cause-nya, iaitu daripada segi pendidikan. Sepatutnya rakyat kita perlu bersama-sama hidup di bawah satu bumbung yang sama, di dalam satu kelas yang sama untuk kita memahami konteks perlembagaan Malaysia yang unik ini. Justru itu, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa 13 Mei telah memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa kalah jadi abu, menang jadi arang, kerana konflik itu telah merugikan semua kaum selain menjejaskan imej negara di pesada antarabangsa. Hal ini berpunca daripada sikap prejudis. Sikap prejudis antara kaum yang hanya mementingkan kepentingan kaum sendiri sahaja. Peristiwa ini perlu selalu diperingat kepada rakyat Malaysia, kepada semua rakyat Malaysia, agar kita semua bukan sahaja perlu muhasabah diri pada setiap masa. Lebih penting lagi, kita hendaklah memastikan perkara seperti 13 Mei tidak berulang lagi, dengan sentiasa memastikan hubungan antara semua etnik sentiasa baik. Dalam era teknologi masa kini, terdapat segelintir individu yang memberi komen-komen yang melampau dalam media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya yang berkaitan sentimen-sentimen perkauman. Jika tidak diambil tindakan tegas terhadap mereka, ini akan menyebabkan individu lain akan melakukan perkara yang sama. Dan tindakan provokatif sebegini
akan menimbulkan prejudis sesama kaum dan perkara ini amat berbahaya kepada keharmonian negara. Akhir sekali, antara usaha untuk mengekang rusuhan seperti 13 Mei berlaku lagi, pihak kerajaan haruslah mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang membangkitkan sentimen perkauman dan penghinaan terhadap agama. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya adalah peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sempadan-sempadan yang harus diteliti dan dipelihara. Isu ini perlu dikaji dengan lebih teliti dan mendalam, iaitu dengan mengetahui dan memahami punca tragedi atau rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Agar kita sebagai rakyat Malaysia dapat mengelakkan daripada tragedi ini berulang kembali. Tidak dapat dinafikan sekuat mana pun usaha untuk mempertahankan perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia pasti akan ada halangan dan cabaran yang mendatang. Contohnya, rusuhan kaum di Kampung Medan, Petaling Jaya akibat sikap perjuris antara kaum Melayu dan kaum India. Kejadian ini boleh dielakkan jika semua kaum tidak mengamalkan sikap perjuris dalam masyarakat. Maka di sini jelaslah betapa pentingnya kajian ini bagi menangis dan menguat-kuatkan tentang keburukan sikap perjuris dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan etnik ini. Oleh itu, amatlah mustahil bagi kita semua untuk cuba sedaya upaya hidup bersama-sama dan cuba memahami antara satu sama lain dengan semangat Neslosima, hormat menghormati bagi memelihara keharmonian dan keamanan demi Malaysia tercinta.